ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur buat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, suratul Insan kita dah sampai ke penghujung. Penghujung ayat part yang ketiga. Part yang pertama tentang penciptaan manusia itu sendiri. Part yang kedua adalah bagaimana Allah bentangkan nikmat syurga, dan part yang ketiga iaitu keagungan Quran dan apa yang perlu kita lazimi dan kita laksanakan. Okey. Pada part yang kedua, bila Allah cerita tentang syurga, Allah dan layanan ataupun satu part daripada kehidupan kita, iaitu tentang minum, tentang cara nak minum, dan dibentangkan dalam 3 bentuk. Cara nak minum yang pertama, kita sendiri yang pergi ambil, yashrabun, kita pergi usahakan untuk ambil benda yang tersedia, dan bukan hanya itu, dia dalam bentuk mungkin dalam majlis, dan di dalam bentuk istilah kita sekarang ni buffet lah, secara buffet. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk yatufun, adanya pelayan-pelayan yang sering berkeliling untuk memastikan kita dapat minum. Yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dia diberi minum, bukan kita yang pergi mengambil, tetapi kita yang dilayan. Yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Yang kedua. Dan yang ketiga, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Yang ketiga, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan pada peringkat yang ketiga ini, Allah tidak sebutkan dalam bentuk wasaqa rabbuhum syaraban tahura, tapi Allah datangkan dalam bentuk yang sangat spesifik dengan perkataan wasaqahum, mereka sendiri diberi minum oleh Tuhan mereka. Dia bukan dalam bentuk mereka mereka diberi minum oleh Tuhan, tak, mereka sendiri diberi minum. Maksudnya dia bukan dalam bentuk ramai-ramai lalu eksklusif daripada Allah itu didatangkan minuman kepada semua orang, tetapi ini secara individu didatangi dan diberi minum. Cuba bayangkan benda ni macam ni, tuan-tuan. Kalau kita pergi majlis raya, katalah majlis raya tu diadakan di Istana Negara. Lalu kita orang-orang yang marhain kebanyakan ini dapat masuk ke dalam istana, dan kita nampak ada beberapa kemah di luar istana, dan kemah itu menempatkan tetamu-tetamu rakyat jelata yang dihidangkan secara buffet. Pergi ambil sendiri, kemudian cari meja dan makan dan minum. Itu pemandangan normal. Pergi istana negara, makan, ambil sendiri, dan kemudian kalau nak beratur salam tuanku, pergi beratur untuk salam tuanku. Itu level marhain, rakyat jelata. Kemudian dia ada satu level lagi, satu bentuk lagi, level VIP. Mereka ni mungkin pembesar negara, kan, pegawai-pegawai tinggi kerajaan, pergi ke sana dan dapat masuk ke
Dewan Sandapan. Dekat Dewan Sandapan tu ada meja-meja dan meja-meja itu untuk diletakkan dan tetamu dilayan di meja masing-masing. Adanya pelayan-pelayan yang pergi meraun dan melayan. Okey, kemudian peringkat ketiga pula ada yang satu meja dengan tuanku. Ini level Perdana Menteri kan. Timbalan Perdana Menteri dia satu level dengan tuanku. Dan bayangkan meja yang berada dengan tuanku bukanlah dilayan oleh pelayan, tetapi tuanku sendiri yang melayan. Dia kata beta sebagai tuan rumah, beta rasa tak molek kalau beta tak layan. Lalu tuanku yang cedokkan makanan, kan, beri lauk, tuangkan air dari satu tetamu ke satu tetamu di meja utama. Wow, itu luar biasa. Dan dalam ayat ini Allah kata wahullu asawira min fiddah wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Tuhan mereka sendiri yang memberi minuman yang bersih. Ini layanan eksklusif daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dapat benda ni? Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Sungguh ini adalah balasan untuk kamu semua dan ini kerana sa'yukum, usaha-usaha kamu yang begitu gigih, mashkura, yang diterima dan dihargai oleh Allah. Kalau kita tengok ayat-ayat sebelum, apa usaha yang jelas dinyatakan dalam surah ini? Bagi makan orang lain dan bagi makan itu dalam keadaan tidak berharap balasan, hanya berharap redha Allah, hanya berharap wajah Allah. Benda simple je kita boleh buat ni kan, benda yang sangat simple, bagi makan. Dan nilai makan itu nilai yang signifikan buat diri kita. Dan the best part adalah kita solely untuk lihat wajah Allah. Dah kalau Allah yang layan, wasaqahum rabbuhum, kalau Allah yang beri kita minum, takkanlah tak nampak wajah dia. Wow, dan tengok perkataan yang sama Allah gunakan di awal surah ini, di awal surah ini Allah guna perkataan imma syakira wa imma kafura. Dan di hujung Allah sebut mashkura. Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Kalau kita guna syakira, kita bersyukur, Allah punya hargai itu berkali ganda. Mashkura. Mashkura ni dalam bentuk hyperbola. Hyperbola. Hyperbola ni apa? Sangat luar biasa, sangat banyak dan sangat tinggi nilainya. Mashkura. Kita buat benda tu sikit je. Mungkin dalam 40 tahun kita hidup ni, sekali, 2 kali, 3 kali mungkin. Bukannya hari-hari. Tapi sekali kita buat itu, dia ada nilai signifikan. Dan sekali kita buat tu, Allah terima. Bagi makan. Dan bayangkan, kita sedang usahakan untuk bagi makan, terutamanya waktu-waktu kritikal seperti sekarang.
Tuan-puan, kita baru saja lepas raya puasa dan kita sedang menghadap membuat persediaan untuk raya haji. Dan towards raya haji ni, menjelang raya haji ni, kita ada satu ibadah yang dinamakan ibadah kurban. Lalu dalam keadaan yang kritikal begini, kan, ibadah kurban, satu bahagian sekarang ni paling kurang harga dalam, kalau izi kurban tu 380, 3,5 ke 38. Kemudian ada Muslim Aid. Muslim Aid ni dia dalam 400, 4,5, 400 macam tu. Satu bahagian. Okey, ibadah kurban ni dia sunat muakkad yang sangat dituntut. Dan ibadah itu solely adalah untuk kita berkorban kerana Allah, kan? Kita berkorban untuk Allah. Cumanya dalam keadaan pandemik COVID-19 yang rata-rata kita tahu adanya orang terputus bekalan makanan. Ada orang yang dibuang kerja. Ada orang yang dapat separuh gaji. Ada yang langsung hilang tempat bergantung. Lalu menjadi kita perlu pertimbangkan sama ada kita nak meneruskan untuk laksanakan ibadah kurban atau kita gunakan duit yang kita peruntukkan itu bantu seramai mungkin orang lain. Yang itu tu itu nanti saya cuba untuk bertanya pada pejabat mufti. Dalam keadaan sekarang ini, baru-baru ini Masjid Negara buka Google Form untuk beri bantuan kecemasan. Kami buka daripada hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Isnin kami tutup. So dalam 3 hari itu, siapa-siapa yang berkesempatan lalu FB Masjid Negara, dia nampaklah dia punya Google Form tu. So sepanjang 3 hari itu kami terima lebih kurang 200 permohonan. 200 permohonan dengan pelbagai macam ragam alasan kenapa dia perlu bantuan tu. Ada yang anak 10 orang, suami dibuang kerja, dia suri rumah, ada yang anak OKU, ada yang dia sendiri OKU. Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. So, dalam keadaan semacam sekarang ini, di mana apa prioriti kita? Nak bantu? Atau kita nak teruskan ibadah korban kita? Tu pertimbangan yang sulit. Dua-duanya merupakan perkara yang terpuji, yang sangat bagus. Tapi mana yang perlu menjadi prioriti kepada kita? Wow. So, surah Insan ini sebenarnya mendatangkan kepada kita ada perkara yang kita perlu timbang secara secara rasional. Mana dalam situasi mana yang perlu didahulukan dan mana yang perlu dikemudiankan. Dalam situasi normal, mana yang perkara yang perlu didahulukan dan mana yang boleh dikemudiankan. Satu, tadabbur Quran ini dia membuka ruang-ruang supaya memandu kita berfikir dengan laras yang betul. Bukan hanya mengikut kebiasaan, tetapi mengikut situasi dan kesesuaian. Okay.
Lalu Allah kata, inna hadza kana lakum jazaa'u wa kana sa'yukum mashkura. Sungguh, ini adalah untuk kamu sebagai balasan dan adalah usaha amal kamu. Diterima dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan beransur-ansur. Tuan-puan, tiba-tiba Allah datangkan cerita pasal Quran. Sebelum tu cerita pasal syurga, tentang makan minum, tentang bagaimana nak melihat wajah Allah, tentang layanan daripada Allah. Tiba-tiba Allah datangkan inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Kan? Kenapa ustaz pakai mask tak boleh buka ke? Untuk tujuan keselamatan. Pakai mask ni untuk tujuan keselamatan. Sebab dia ada varian baru kan. So kena pakai mask. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sungguh kami turunkan Quran kepadamu dengan beransur-ansur. Bagaimana turunnya Quran itu beransur-ansur? Maka tindakan kita untuk membiasakan diri terhadap perkara baru yang kita nak lakukan ni, apa perkara baru? Bantu orang lain tapi bantu dengan ikhlas. Benda tu perlu latihan. Dia takkan mungkin akan terjadi hari ni buat dan dapat tercapai, tidak. Dia perlu berkali-kali kita buat. Dengan nak memujuk hati, nak membiasakan diri, nak supaya kita rela dan redha, bersedia untuk tidak menerima apa respon daripada manusia. Malah kadang bila kita bagi, orang tu mencemuh pula. Ini je. Wow. Benda semacam itu tu berat. Lalu latihan untuk membiasakan hati, nak memurnikan hati itu perlu dilaksanakan berkali-kali. Namun ajakan, motivasi, saranan itu didatangkan daripada kitab suci ini, daripada Quran. Tuan-puan, daripada mana sandaran kita untuk buat benda baik? Daripada mana sebenarnya kita belajar untuk buat benda baik? Dan daripada Quran. Okey. Dan apa batas panduan kita untuk menilai benda tu baik ke tak baik? Quran. Sebab tu Allah datangkan Quran selepas daripada pernyataan tentang syurga, selepas daripada apa yang ahli syurga ni buat sewaktu di dunia, kerana mereka dapat panduan itu daripada Quran. Kita dapat panduan itu daripada Al-Quran. Jika tidak, kita akan teraba-raba. Apa perkara paling baik? Bagaimana nak dapat lihat wajah Allah? So, kalau tanpa panduan ni, selama-lamanya kita akan meneka-neka. Oh, buat macam ni kot dapat lihat wajah Allah. Oh, buat macam ni kot dapat minum di syurga. Kalau tanpa panduan daripada Quran secara jelas macam ni, wow, sampai bila-bila kita nak dapat. Lalu Allah kata, inna nahnu, kami yang turunkan. Dan kami turunkan ke atas kamu. Alaika dalam bentuk turun ini menjadi tanggungjawab untuk kamu laksanakan. Alaikal Qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbik. Lalu bila Quran itu turun dalam bentuk tanggungjawab ke atas kamu, hendaklah engkau bersabar menerima ketetapannya, menerima hukumannya. Fasbir li hukmi rabbik wala tuti' minhum athiman au kafura. So,
bersabarlah menerima ketetapan hukum daripada Allah dan janganlah engkau mengikut kehendak orang yang berdosa dan orang yang kufur lagi ingkar. Wala tuti' minhum asiman au kafura. So bersabar dengan hukum Tuhanmu, jangan engkau mentaati mereka yang asiman au kafura. Kafura diulang kali kedua. Imma syakira wa imma kafura. Ini kali kedua. Di awal Allah kata sama ada engkau bersyukur atau engkau kufur. Kali kedua Allah kaitkan pula dengan bersabar dengan hukum Quran. Oh, rupanya di awal tadi kita perlu mengambil tindakan mengambil tindakan proaktif. Quran yang turun ini perlu disyukuri atau dikufuri. Kalau nak dikaitkan dengan ayat 24. Disyukuri, Ustaz. Yes. So Quran itu perlu disyukuri, bukan dikufuri. Bersabar dengan hukum Allah itu bila kita bersabar dengan hukum Allah, itu maksudnya kita syukuri Quran. Fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum asiman au kafura. Allah mulakan dengan Quran, diturunkan beransur-ansur, maka bersabarlah dengan hukumnya sebab Allah tahu manusia ni dia bila berkait dengan peraturan, manusia ada tendensi untuk melanggar. Ada kebarangkalian untuk kita langgar peraturan tu. Maka di sini pujukan daripada Allah. Bersabarlah dengan peraturan ini. Kan, siapa yang suka untuk bercakap, berborak dengan kawan-kawan dengan laras bahasa standard? Hei, awak apa khabar? Saya sihat. Awak dari mana? Oh, saya dari rumah. Kita bercakap dengan kawan baik, takkanlah bercakap dengan laras bahasa standard macam tu. Weh, lama tak nampak, ingat kau dah mati. Itu jenis bahasa kita. Lalu bagaimana kita boleh mengungkapkan perkataan-perkataan yang tidak membawa konotasi kepada perbuatan perlakuan dosa? Kan, kadang kalau bercakap dengan kawan lelaki, dia ada gurauan-gurauan yang double meaning. Itulah bagi kita benda yang menderikan suasana. Tapi apa guna kita serikan suasana dengan perkara-perkara yang membawa kepada dosa? Sebab tu pujukannya adalah fasbir li hukmi rabbik. Ketentuan Allah ni, peraturan Allah ni, bersabarlah untuk seketika waktu ni. Sebelum nanti engkau dapat nikmat yang luar biasa di syurga sana. Kenapa dengar suara double? Oh, okey. Suara double tu sebab saya buka lagi satu phone. Dekat phone tu diorang tengah meeting. Oh, okey. Okey. Kan nanti kalau tak masuk meeting, mana Ustaz Nazri tak masuk meeting? Saya masuk juga tapi tidak tumpukanlah. Nanti saya tanya ahli mesyuarat. Okey. So, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila, dan sebutlah dengan lidah nama Tuhanmu waktu pagi dan waktu petang. Allah mulakan dengan Quran. Kemudian Allah suruh bersabar dengan Quran. Yang ketiga, Allah suruh kita sebut-sebut nama Allah yang terdapat dalam Quran pagi dan petang. Bukan sahaja bersabar dengan hukumnya, tetapi Allah suruh kita sering menyebut Quran. Sering membaca Quran ini bukratan wa asila. Pada waktu pagi dan pada waktu petang.
So di luar daripada solat, kita perlu menyebut nama Allah melalui pembacaan Quran. Wa minal laili, dan pada sebelah malam dan sebahagian daripada malam. Fasjud lahu, sujudlah padanya. Wasabbihu lailan tawila, dan pujilah dia sepanjang malam. Tuan-puan, first part daripada surah ini ada satu kebajikan yang dibuat oleh kita, oleh manusia, iaitu membetulkan hubungan atau membuat hubungan dengan manusia lain dengan cara bagi makan. Last part daripada surah ini, kita membetulkan hubungan, menjaga hubungan kita dengan Allah melalui Quran dan solat. So di atas hubungan dengan manusia, di bawah mempertaut hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran dan pada malamnya solat, sujud. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, dan pada sebelah malam sujudlah padanya dan bertasbihlah sepanjang malam. Wasabbihu lailan tawila. Innaha ula yuhibbunal ajilah. Kita sangkakan bila sampai kepada nasihat ini, kenyataan itu akan berakhir. Tapi no, not yet. Selalunya ayat-ayat yang semacam inilah, ayat-ayat yang semacam ini, kita keliru. Sewaktu jadi imam, dia nak baca selepas inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila, sebab dia ada inna haula dan ada lagi satu di bawah nanti inna hazihi tazkirah. Selalu imam akan tersilap pada dua ayat ini. Nak sebut inna hazihi ke inna haula. Tapi kalau kita tahu dia sequence nasihat-nasihat ini, kita akan mudah cam. Selepas Allah cerita pasal Quran, selepas Allah cerita pasal solat malam, Allah bagi tahu inna haula yuhibbunal ajilah. Namun orang-orang itu yuhibbunal ajilah. Siapa? Mereka yang tak nak baca Quran, mereka yang tak nak jaga hubungan dengan manusia, mereka yang tak nak solat malam, tak nak sujud waktu malam. Mereka itu yuhibbunal ajilah. Mereka suka kepada ajil, benda yang dekat, cepat habis. Mereka suka kepada benda yang instant. Tuan-puan, benda instant ni bahaya. Sebelum ini kita ada banyak seminar tentang benda instant. Cepat kaya, benda-benda macam cepat-cepat ni, ajilah, benda instant. Dan ajilah di sini merujuk kepada kesenangan dunia yang sementara. Yuhibbunal ajilah, mereka mencintai benda yang boleh dapat sekarang. Kan, kalau sekarang ni dapat bisikan daripada syaitan, kau buat sekarang, kau akan puas sekarang. Sedangkan syurga itu, dia tertunda, siaran tertunda. Bertempoh, ada tempoh yang kita perlu lalui. Kita solat sekarang, belum tentu petang nanti akan dapat kesenangan, tak? Kita bagi makan sekarang, bukan esok dibalas dengan syurga, tak. Syurga ni adalah satu janji. Dan bila kita menerima janji daripada orang, kita akan pastikan orang tu kredibel atau tidak menepati janji. Dan sekarang ni kita menerima janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dia macam ni lah. Tuan-puan, saya ni ejen hartanah. Okay, saya ejen hartanah. Saya ada satu hartanah ada satu tempat dalam keluasan 5 ekar
5 ekar. Di tengah-tengah tu ada rumah 3 tingkat. Ada jacuzzi, ada swimming pool, ada 12 bilik dan setiap bilik ada toilet masing-masing. Dan saya tawarkan kepada tuan-puan kalau beli sekarang diskaun 80%. Okey, kalau beli sekarang diskaun 80%. Tapi untuk tuan-puan dapat rumah ni lagi 30 tahun. Okey, saya nak jual rumah. Kalau beli sekarang diskaun 80%, tapi tuan-puan hanya boleh dapat rumah ni lagi 30 tahun. Nak beli tak? Begitulah bentuk janji syurga daripada Allah. Sebab tak dapat sekarang. Kita ni jenis nak dapat sekarang. Sebab tu remaja-remaja tu on one click dia boleh dapat kepuasan. Dia nak tengok filem-filem yang tak patut, dengan hanya satu klik dia dapat sekarang. Itu jenis janji yang ditawarkan oleh syaitan. Kenikmatan, kebahagiaan sekarang, now, the power of now, sekarang. Tapi janji Allah nanti, bertangguh. Maka ada alasan, nanti dululah, belum lagi lah. So dalam ayat ini Allah kata apa? Inna haula yuhibbunal ajilah. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang mencintai perkara yang sekarang, yang cepat habis. Wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila, dan mereka membelakangkan hari akhirat yang sangat berat. Mereka meninggalkan akhirat di belakang mereka. Wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila. Ini kita punya kekangan. Ini cabaran kita. Dan Allah ingatkan pada kita fasbir tadi, bersabar. Sebab realiti yang kita sedang hadapi adalah sangat sukar. Dari sudut kesukaran yang macam mana? Kita kena percaya janji Allah ni. Dalam masa yang sama, kita kena bertahan dengan cabaran dan ujian yang Allah sediakan ni. Dalam masa yang sama, kita perlu konsisten pula buat perkara panduan yang telah ditetapkan. Dalam masa yang sama, kita berhadapan juga dengan karenah-karenah manusia. Banyak. Pula tu kita berperang dengan apa yang bermain dalam diri. Kita secara relatifnya, semua manusia suka kepada benda tu cepat. Sekarang. Nak berperang dengan tu pula. Wow. So, surah Insan ini didatangkan peringatan yang semacam itu. Supaya kita acap kali beringat, terutamanya setiap minggu. Beringat bahawa kita ni memang suka kepada ajilah, yuhibbunal ajilah. Suka benda tu segera. Tak boleh ke Ustaz suka benda yang segera? Boleh, nak suka benda yang segera kan. Masak sedap-sedap, makan sekarang, boleh je. The point is, jangan sampai kita meninggalkan wa yazaruna wara'ahum. Meninggalkan, membelakangkan fokus pada akhirat. Okey, membelakangkan fokus akhirat. Wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila. Kemudian Allah bagi tahu, kenapa kita tak boleh nak tinggalkan akhirat ataupun membelakangkan akhirat ni? Allah kata, nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum. Kami yang cipta mereka. Malah kami yang menguatkan sendi-sendi mereka. Apa tujuan Allah kuatkan sendi kita? Supaya kita boleh bergerak dan melakukan sesuatu.
Kan bila kita dah tua, sendi semakin lemah. Lalu nak solat pun macam payah. Majoritinya selalunya solat duduk. Bila kita kuat sendi, badan akan terasa kuat, gagah. So, apa ada hal solat malam? Waktu tengah kuat. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Dan ini yang menakutkan. Kalau kami nak, kami tukar. Kami matikan korang, kami tukar dengan bangsa lain. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kalau kami nak, kami akan tukar mereka dengan orang lain yang seperti mereka. Baddalna amsalahum tabdila. So sementara kita diberi peluang ini, gunakanlah peluang yang ada. Kerana ada orang yang telah diberi peluang sebelum kita. Allah sudah pun matikan, sudah pun wafatkan mereka. Dan Allah gantikan mereka dengan kita. Nenek moyang kita pernah diberi peluang. Membaca ayat yang sama. Beri makan pada orang, jaga hubungan dengan Allah. Dan mereka telah memanfaatkan peluang itu. Maka Allah gantikan mereka dengan kita. Sekarang kita diberi peluang untuk buat dua benda ni. Jaga hubungan dengan manusia dan jaga hubungan dengan Allah. Jika kita gagal memanfaatkan peluang itu, kita bakal mati. Diganti oleh keturunan selepas kita. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Wow. Inna hadhihi tazkirah. Dan ini penutup. Inilah peringatan. Inilah bentuk peringatan. Inna hadhihi tazkirah. Inilah bentuk peringatan. Dan semoga ini menjadi peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Maka siapa yang nak kebaikan untuk diri dia, ittakhadha ila rabbih sabila. Carilah jalan menuju kepada Tuhan. Mengambil jalan yang menyampaikan dia kepada Tuhan. Carilah jalan menuju Tuhan. Ittakhadha ila rabbih. Cari jalan menuju kepada Tuhannya. Sabila. Dengan jalan yang proper dan sesuai. Banyak jalan menuju kepada Tuhan. Lantas manusia mencipta turuk-turuk jalan-jalan. Maka lahirlah tarikat-tarikat untuk mendekatkan diri. Tapi ajakan Allah ni cari jalan macam mana nak dekatkan diri dengan Tuhan. Kalau kita rasa dengan bagi orang makan, itu jalan untuk dekatkan diri dengan Tuhan, silakan. Kalau kita rasa jalan untuk dekatkan diri dengan Tuhan dengan menyebut-nyebut namanya, silakan. Kalau kita rasa jalan nak dekatkan diri dengan Tuhan itu dengan melazimi membaca Quran, silakan. Kalau kita rasa jalan mendekatkan diri dengan Quran itu dengan solat malam, silakan. Ittakhadha ila rabbih sabila. Carilah jalan mendekatkan diri dengan Tuhan. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakimah. Dan tiadalah berkeinginan melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah. Allah kata pastikan jalan yang kamu pilih itu adalah jalan yang Allah tetapkan. Berapa banyak jalan yang Allah tetapkan tadi? Bagi makan, kan, redha dengan ketentuan Allah, bersyukur, baca Quran, sebut nama dia, sujud, bertasbih. Kan banyak dah tu jalan tu. Jalan yang Allah sudah tetapkan. So, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kamu nak dekatkan diri, bukan kita cipta sendiri, bukan buat bid'ah sendiri. Nak buat, kena ikut apa yang Allah gariskan. Innallaha kana aliman hakimah. Sebab peraturan yang Allah buat ini kerana dia maha tahu
dan the most wise. Bijak ni maksudnya apa? Arahan daripada Allah itu tidak mendatangkan consequences buruk pada masa depan. Arahan yang Allah datangkan itu akan memastikan kita selamat dan sejahtera. Itu maksud bijak. Sebab tu kadang kalau kita lihat keputusan-keputusan kerajaan yang membawa manfaat jangka masa panjang, kita akan throwback melihat bahawa ini adalah keputusan bijak dilakukan oleh kerajaan. Sebab keputusan dia membawa manfaat kepada ramai, kepada masyarakat umum. Dan Allah kata, innallaha kana aliman hakima. Peraturan yang Allah buat ini adalah peraturan yang cukup bijak memastikan semua manusia selamat. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Panduan daripada Allah ini, dia punya matlamat dia untuk memasukkan may yasha'u fi rahmatih. Siapa yang nak ikut peraturan itu ke dalam rahmatnya. Wazalimin, dan bagi orang zalim, a'addalahum azaban alima. Well, orang zalim adalah dah ditunjuk tak nak buat, korang akan janjikan dengan azab yang pedih. So ada dua janji Allah. Pertama, janji untuk sejahtera. Janji untuk dapat minum di syurga. Janji untuk dilayan di syurga. Janji untuk Allah sendiri yang melayan di syurga. Yang kedua, janji kepada orang zalim dengan janji azab yang pedih. Tuan-puan, bayangkan azab yang Allah tawarkan dalam bentuk azab yang pedih. Okey, azab yang ditawarkan dalam bentuk azab yang pedih. Kalau kita throwback surah Nuh. Surah Nuh. Awal surah Nuh tu Allah sebut azab yang pedih kepada kaum Nabi Nuh. Surah Nuh, Allah kata azab yang pedih ini ditawarkan kepada kaum Nabi Nuh. Kita buka surah Nuh ayat yang pertama. An anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim. Azabun alim. Kan kami utuskan Nuh kepada kaum dia supaya dia boleh memberi peringatan kepada kaummu. Supaya engkau boleh beri peringatan kepada kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Kaum Nuh ni bila? Ribuan tahun dulu. Antara nabi-nabi terawal. Dan mereka dapat ancaman apa? Banjir besar. Dengan kata lain, mereka sudah mati. Dan mereka sedang berada di alam barzah. Dan kita tahu, orang-orang yang mati dalam keadaan kufur, apa yang mereka dapat di alam barzah? Tak ada lain melainkan ancaman siksaan. Ada sujaul akra dan ada macam-macam bentuk ancaman-ancaman siksaan. Dan mereka sudah lalui itu sejak zaman Nabi Nuh. Sampai sekarang. Diorang dapat hidup berapa tahun? Katalah 1000 tahun. Dan dunia ini sudah berlalu berapa ribu tahun? Fuyo. Mereka hanya dapat 1000 tahun hidup. Tapi mereka sudah berada di barzakh lebih daripada 8,000, 9,000, 10,000 tahun. Itu tak cukup pedih ke? Dan itu baru di barzakh. Sementara kita masih hidup ada peluang ni, mereka sudah melalui barzakh sejak sekian lama. Dan menuju ke akhirat nanti, berapa lama pula mereka kena tunggu tu? So, berapa pedih tu tuan-tuan? Tak dapat digambarkan.
hanya kerana mereka tak nak ikut ajakan, tak nak ikut panduan. Gagal untuk fasbir li hukmi rabbik. Dan apa panduan yang Allah tawarkan waktu itu daripada surah Nuh? Arahannya adalah faqultu astaghfiru rabbakum, ayat 10. Istighfar, minta ampun pada Allah. Itu je antara arahannya. Istighfar pada Allah pun tak nak buat. Ui, dahsyat. Itu level degil, tak tahu nak cakap. Faqultu astaghfiru rabbakum. Istighfar pada Allah pun tak nak. Maka layaklah mereka mendapat azab yang pedih. Lalu sekarang ini dalam surah Insan, Allah sudah berikan kepada kita panduan-panduan. Panduan-panduan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, panduan-panduan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita dah diberi panduan dan kita tak nak ikut, maka layaklah kita digelar sebagai orang yang zalim. Diberi, tak nak dan berpaling. Itu kan zalim. Maka atas sebab kezaliman kita itulah layak diberi ancaman azab yang pedih. Seperti mana ancaman azab yang pedih kepada kaum Nabi Nuh. Lalu surah Insan adalah satu surah yang membentangkan kepada kita apa yang perlu kita lakukan. Apa yang perlu kita lakukan. Menjaga hubungan dengan manusia dan menjaga hubungan dengan Allah. Maka dengan kedua-dua penjagaan hubungan ini, kita layak untuk mendapat layanan luar biasa dalam syurga. Layanan luar biasa dalam syurga. Kenapa? Kerana kita sudah berpenat lelah untuk menjaga dua hubungan ini. Kita sudah berpenat lelah untuk menjaga dua hubungan ini. Seterusnya, kita layak untuk diberi layanan. Kita layak diberi layanan terutamanya dalam syurga. Lalu, pilihlah mana-mana jalan yang kita rasa dengan jalan itu boleh menyampaikan kita dengan redha Allah. Punya baiklah Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak cara yang Allah bentangkan. Allah tak kata, engkau kena buat semua. Tak buat semua, bye-bye. Tak. Ittakhadha ila rabbihi sabila. Kau pilih. Kau pilih jalan yang nak dekatkan diri pada Allah. You choose. Dan bila kita tidak pilih, maka kita akan mengakhirinya dengan kecewa, dengan kekecewaan. So, pilihlah dengan baik. So, surah Insan dah settle. Selepas daripada ini, usahakan untuk kita hafal dan kita baca, terutamanya Nabi melazimi membacanya pada pagi Jumaat, rakaat yang kedua. Cuma bila Nabi melaziminya baca pada pagi Jumaat itu, dia jatuh dalam kategori sunnah. So, sunnah, hukum dia sunat. Okay, sunnah ni, perkara sunnah ni, hukum dia sunat. Jadi kadang ada masa subuh kita ni masuk lambat. Kalau macam 2-3 bulan sebelum puasa hari tu, subuh masuk 6 lebih. Kan? Ada sampai 6.10, 6.9 minit.
lalu kerana kita nak kejar pergi kerja, ada imam yang mengambil keputusan untuk tidak membaca surah ini pada pagi Jumaat. So bila tak baca surah ini, bukan bermaksud imam tak ikut sunnah. Kita melaksanakan sunnah ini masih lagi dengan tanggapan hukum sunat. Jangan sampai jadikan dia wajib. Mesti baca. Kalau tak baca, rasa pelik. No. Dia bukan hukum wajib. Dia tetap sunnah. Sunnah ada pilihan. So dalam situasi yang tertentu, kita ada pilihan untuk memilih yang lain. Jadi kalau macam sekarang, subuh masuk awal, kan 5:48, dia ada masa yang panjang, maka bacalah 2 surah. Surah Sajdah dan surah Insan. Kalau tak nak baca waktu subuh, baca solat maghrib. Yang penting surah ini sering diulang baca supaya pengajaran-pengajarannya itu kita dapat meresapinya dan dapat manfaatnya. Okey, tuan-puan. Dalam surah ini tak ada satu pun ayat yang kata korang akan dapat balasan tu di dunia. Melainkan balasan itu Allah gambarkan semuanya di syurga. Dapat minum tu pun di syurga, dapat layanan tu di syurga. So dia merupakan balasan yang tertangguh. Malah situasi di dunia adalah jangan harap untuk dapat terima kasih. Itu situasi di dunia. Jangan harap untuk dapat ungkapan terima kasih. Imma syakira, bukan. Apa di ayat tu? Jangan harap untuk dapat ungkapan terima kasih. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dibalas. Malah ungkapan terima kasih pun tak. So, bila berhubung dengan manusia ni, dia ada consequences. Dia ada respon yang kadang kita respon yang kita tak jangka. Tidak seperti mana yang kita nak. Lalu dengan baca surah ini, dia memberi peringatan yang berterusan kepada kita untuk bersedia. Mentally, physically, emotionally, spiritually. Apa yang bakal kita hadapi untuk kita tuai hasilnya di akhirat kelak. Terutamanya bila kita masuk syurga. That's it. Inilah surah Insan. Inilah surah Insan. Wallahu a'lam. Kiranya ayat ni, surah ni, pada ayat tadi yang kita tadabbur pada ayat 22 kan, 22 atau 26. Maknanya ini ada ayat ni ada kaitannya relate antara hablum minan nas, hablum minallah. Kan? Lepas tu dia ada kaitan juga dengan as-sajadah yang pada ayat sujadah. Dekat sini pun Allah perintahkan kita sujud kan. Tapi ayat pertama tu, ayat surah as-sajadah tu kita diperintahkan untuk bersajadah lah kan. Tapi di sini pada ayat 26 ni bersujudlah pada bagian pada malam kan. Maknanya kan kedua-dua surah ni ada connection each other dan maksudnya dia bukan nak kata memanglah surah sunnah dibaca pada setiap Jumaat ke kan, tapi berterutanlah dia punya kesinambungan pada ayat surah Sajadah, ayat surah Sajadah dan juga surah Al-Insan ni kan. Kalau kita dah tadabbur pada sajadah itu ada, maksud kita dapat orang kata macam pastinya ada sesuatu yang Allah nak bagi daripada surah sajadah tu
dengan ketaatan kita, bila kita sujud tu maknanya kita ni hamba Allah yang tidak sombong bila diperintahkan oleh Allah, dan kita mengaku kepada Allah, dan sujud kita ni kita beriman kepada Allah, kan? Ustaz pernah cakap hari tu. Tapi jangan pula dia berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia pula, kan? Maksudnya bila kita berurusan dengan manusia, tak berlebih-lebihan lah kita punya, orang kata kita punya pengharapan pada manusia ni, kan, sama ada dibalas orang kata dengan ucapan terima kasih ataupun tidak. Cuma kita mengharapkan redha Allah untuk melihat wajah Allah dengan apa yang kita dah buat kepada mereka, untuk orang kata beri makan, kata kita melayan dia orang yang mengirakan dia manusia, menggembirakan mereka, kan Ustaz. Kak dia rasa Ustaz, kalau boleh Ustaz relatekan sikit antara As-Sajadah dan Al-Insan tu, apa signifikannya ayat surah-surah yang dua ni Ustaz? Okey. Sebenarnya banyak kaitan antara sajadah dengan insan. Antara perkaitannya adalah di awal surah sajadah, pernyataan bahawa pernyataan bahawa Quran ini hanya rekaan Nabi. Dan tanzilul kitab alif lam mim, tanzilul kitabi minallah, bukan apa di awal surah sajadah Tanzilul kitabi la raiba fihi. tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara. Mereka kata Quran ini hanya rekaan Nabi. Dan pada surah Insan Allah jawab, inna nahnu nazzalnal Qur'ana tanzila. Kami yang turunkan. Quran ini bukannya rekaan Nabi seperti mana yang korang dakwa, kami yang turunkan. Dan pada surah Sajadah Allah sebut tentang kemungkinan adanya manusia yang nak kembali ke dunia. Kenapa nak kembali ke dunia? Mereka nak buat sesuatu untuk memperbaiki diri. Apa bentuk sesuatu nak baiki diri itu? Mereka nak sujud. Kerana itu arahan seterusnya adalah nak sujud. Kan, bagi orang-orang yang beriman ini, dia dia berpeluang untuk sujud. Ayat berapa sujud? Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha. Bagi orang-orang beriman dengan ayat kami bila diberi peringatan. Orang sebelum tu yang orang mujrim, walau tara idil mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na, kami dah nampak dan kami dah dengar. So orang beriman diberi peringatan, dia sujud. Dan pada surah Insan, apa peringatan yang Allah bagi? Fasbir li hukmi rabbik inna hadzal qur'ana inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Itu kan bentuk-bentuk peringatan. Wa minal laili fasjud lahu. So setelah diberi peringatan, kita sujud. Dalam surah Sajadah ada orang diberi peringatan, dia tak nak sujud. Lalu kalau tak nak jadi macam orang dalam surah Sajadah, maka laksanakan seperti mana orang yang dalam surah Insan. Okey. Kemudian dalam surah Sajadah Allah sebut tentang tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ayat 16. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur. Maksudnya dia tak selesa tidur, sikit sangat tidur, dan mereka yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhannya dalam keadaan khauf dan tamak. Takut dan nakkan. Tamak. Nakkan keredaan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Basically ayat 16 ini adalah memaparkan keseluruhan surah Insan. Allah sebut dalam surah Insan wa minal laili fasjud lahu.
sebahagian daripada malam sujudlah pada dia. Orang yang sujud di tikar solat, tengah sujud, dia kan sedang menjauhkan diri daripada tempat tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Dia merenggangkan diri daripada tempat tidur dia kerana sedang sujud, sedang sembahyang. Dan di hujung Allah sebut dalam ayat 16 itu, mimma razaqnahum yunfiqun. Rezeki mereka dia nafkahkan, makanan dia dibagi pada orang. So surah Insan menjelaskan, memperincikan ayat 16 ni. Tapi dalam bentuk Allah bagi tahu dulu tentang mimma razaqnahum yunfiqun tu dalam bentuk macam mana, bukan hanya bagi orang makan tetapi emosi, cara berfikir yang cukup berbeza. Dia bagi bukan kerana nak harap orang tu bantu, bukan nak harap nanti orang tu akan tolong, bukan harap orang tu bagi terima kasih, tidak. Tetapi hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tak boleh tidur? Kerana ingatan pada Allah tu kuat, lantas menjadikan dia sujud. Bukankah ayat sebelum wa minal laili fasjud lahu tu, ayatnya adalah wadhkurisma rabbika, kerana dia sudah melazimi mengingat nama Allah sehingga dia tak selesa nak tidur sebab ingat Allah lalu dia sujud malam hari. Itu antara hubungannya. Kemudian Allah datangkan kisah Nabi Musa dan Yahudi yang dapat kitab. Yahudi yang dapat kitab. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun wa laqad atayna Musal kitab. Dan wa ja'alnahu hudal li bani Israil, dan kitab itu menjadi panduan kepada Bani Israel. Dalam surah Sajdah Allah bagi tahu ada kaum yang dapat kitab. Dalam surah Insan, inna nahnu nazzalna alaikal Quran. Kami turunkan pada engkau Quran, kitab. So, dulu dapat kitab, orang dahulu pun dapat kitab, sekarang kita pun dapat kitab. Bezanya apa? Bezanya adalah adakah kita mendapat peringatan dari kitab itu? Dzukira bi ayati rabbih. Kita dapat peringatan atau setelah kita dapat peringatan, a'rada anha, kita melupakan. So, kita berpaling. Ayat 22. Ada orang pernah dapat kitab, tapi dia berpaling. So, sekarang kita dapat kitab, Allah bagi pula. Faman sya'a ittakhadha ila rabbih sabila. Siapa yang nak, pilih jalan untuk merapatkan diri dengan Tuhan. Bukan pilih jalan untuk berpaling. Orang dulu dapat kitab, kita pun dapat kitab. Sekarang pilih jalanmu. Kemudian waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami jadikan dari kalangan mereka pemimpin-pemimpin yang membimbing kaum masing-masing selama mereka bersikap sabar. Diorang tu dapat kitab, kerana dapat kitab tu Allah lantik mereka jadi pemimpin. Selagi mana mereka boleh bersabar dengan kitab. Sekarang arahannya dalam surah Insan, fasbir li hukmi rabbik, bersabar dengan hukum Tuhanmu. So kalau kita kekal bersabar dengan Quran, maksud bersabar bukan tahan diri, tidak marah, konsisten buat. Konsisten dalam melaksanakannya, bersabar. Maka kita akan dilantik menjadi imam. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Namun tak kala kita mengambil pendekatan menggunakan Quran,
menggunakan Quran, pasti akan ada perbezaan-perbezaan pandangan dan pendapat. Tujuannya bukan untuk nak menang sendiri. Bukan untuk berbalah. Kerana Allah bagi tahu ayat 25 surah Sajadah, Allah yang menjadi pemutus hukumnya di akhirat tentang perselisihan kita. So kita berselisih dari sudut pandangan kita, tapi jangan runtuhkan perpaduan. Sebab tu dalam surah Insan, ittakhadha ila rabbihi sabila. Engkau pilih jalan untuk dekatkan diri dengan Tuhan, bukan untuk bergaduh dengan orang lain. Saya pilih untuk baca Quran. Kak Syi dah rasa tak ustaz, saya pilih untuk sembahyang malam. Itu lebih dekat. Masing-masing buat, bukannya gaduh. Sajadah bagi tahu Allah yang memutuskan hukuman tu. Di mana? Di akhirat, bukan di dunia. Di akhirat nanti. So, kalaupun kita pilih jalan kita, jangan merendahkan orang lain. Jangan anggap macam orang lain tak tahu, aku je paling tahu. No, bukan begitu. Sebab interaksi kita dengan Quran ini adalah pengalaman peribadi. Pengalaman kita. Kita memilih berdasarkan keupayaan kemampuan kita, berdasarkan pembacaan kita, berdasarkan cara kita belajar, bi'ah kita, situasi kita, lokaliti kita. Ittakhadha ila rabbihi sabila, maka pilihlah jalan menuju kepada Tuhanmu. Dan Allah bagi tahu, awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim, ayat 26. Bukankah kami telah jelaskan berapa banyak kaum-kaum yang kami binasakan? Ada tak kaitan dengan surah Insan? Yes. Kalau kami nak, kami ganti. Kan? Kami ganti dengan kaum lain. Macam mana cara Allah ganti? Allah binasakan satu kaum, diganti dengan kaum yang lain. Kan? Wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Dalam surah Sajadah, bukankah kami dah tunjuk berapa banyak kaum-kaum terdahulu yang kami binasakan? Sedangkan kamu lalu di tempat mereka pernah hidup dulu. Yamshuna fi masakinihim. Inna fi dzalika laayatin afala yasmaun. Itu adalah ayat-ayat yang sangat nyata. Kau tak dengar ke? Kau tak dengar ke cerita-cerita mereka? Kau tak pernah dengar ke sejarah mereka diceritakan? Kau tak nampak tapi kau pernah dengar kan orang-orang terdahulu cerita. Cerita itu turun zaman berzaman. Cerita Abraha, tak dengar ke? Dan surah Insan Allah jelaskan. Wa idza syi'na wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Kalau kami nak, kami ganti mereka dengan kaum yang lain. Caranya macam mana? Dalam surah Sajadah. Ahlakna min qablihim minal qurun. Kami binasakan mereka. Kemudian, awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurzi fanukhriju bihi zar'a. Kau tak tengok ke bagaimana kami turunkan hujan ke bumi yang kering kontang? Bumi kering kontang, kemudian keluar, lalu kami tumbuhkan daripada air hujan itu tanaman-tanaman dapat dimakan oleh binatang ternak dan mereka sendiri. Ini kan pernyataan-pernyataan tentang nikmat. Tentang nikmat. Lalu Allah bagi tahu di awal surah Insan, imma syakira wa imma kafura. Kau nak syukur ke atau kau nak terus-terusan kufur? Kau tak tengok ke nikmat-nikmat tu? Malah mereka membantah pula. Bila yaumul fath? Mata hazal fathu in kuntum sadiqin. Bila hari fatah ni? Allah jawab, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalau
wa sa'ira. Kalau korang berterusan dengan kekufuran ini, kami janjikan kepada orang-orang kafir salasila wa aghlalan wa sa'ira. Rantai, belenggu dan sa'ir. Tak perlu tunggu bila kiamat, kamu dah dijanjikan dengan rantai, belenggu dan sa'ir. Dan di hujung sajadah Allah kata fa'arid anhum muntazir innahum muntazirun. Dah biarkan mereka kalau mereka tak nak. So bila kita dah biarkan mereka, apa perlu kita buat? Jaga hubungan dengan manusia, bagi makan. So orang tu dah tak nak dengar. Kita bagi dia makan. Kita bantu keperluan dia. Walau dia tak ucap terima kasih, bagi dia makan. Bantu keperluan dia. Dan kita jaga hubungan dengan Allah. Solat, baca Quran, ngaji malam, bertasbih, sujud. Dan biar mereka tunggu. Kita pun menunggu. Tapi kita menunggu ni, kita buat sesuatu. Diorang nak tunggu, diorang nak buat hal diorang, lantak. So, fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Jangan hiraukan mereka, tunggu. Sesungguhnya mereka pun sedang menunggu. Maksud jangan hiraukan, dah jangan berbalah lagi. Jangan berbahas tentang ketuhanan ke, tentang keagamaan, dah. Yang penting, bantu. Bagi makan. Dan kita buat bersabar dengan hukum Quran. Wallahu a'lam. Ustaz, minta maaf Kak Syeda dia bukan macam excited sikit lah. Alhamdulillah sebab dapat penjelasan yang kata kita selama ini memang daripada awal kita pun tak ambil berat dengan surah Al-Insan sebab terutamanya muslimat yang solatnya di rumah kan. Mungkin kalau dia solat berjemaah di masjid, dia mungkin biasa dengan surah Al-Insan ni. Tapi itulah sekiranya jelah bila orang kata usaha kita ke arah untuk memahami apa yang kita tahu surah tu kita baca, tapi tak ada ikhtiarlah ke arah itu kan. Tapi kali ini alhamdulillah walaupun because of kita tadabbur surah Al-Insan sebab dia relate dengan As-Sajadah kan. Itu sebab kita usaha, tetapi sebenarnya surah Al-Insan ni subhanallah, amalan kita seharian. Nama pun surah Al-Insan memang surah Allah tunjukkan pada kita. Macam mana cara kita untuk takarubkan diri kita pada Allah kan, kepada kita pada Allah semua kan, dengan cara kita mungkin dah buat benda tu tapi kan kita tak diberi explanation yang lebih detail lagi kan. Lepas tu Ustaz, dalam surah Al-Insan ni ada Allah bagi pula beritahu ganjaran-ganjaran kita dengan Al-Abrar kan, Syakira semua tu kan pada ayat 3 dan 4 tu semua. Kemarin kita pun tak fikir cuma Al-Abrar tu, fikir bersama dengan orang berkebajikan. Al-Abrar tu sebenarnya semalam dah tadabbur surah Al-Waqiah kan dengan Ustaz Yusof. Betul lah Al-Abrar tu sebenarnya untuk golongan kanan. Ashabul Yamin kan, dia bukan untuk golongan muqarrabun kan, tapi bila kita dah sentiasa dengan bergolongan Al-Quran dia akan relate kan. Tapi tu ya nikmat-nikmat yang berjanji dalam surah Al-Insan ni, dia hasil kesan daripada ketaatan kita pada surah Sajadah juga lah Ustaz kiranya kan. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz. Maksudnya dengan kami usaha untuk menghafalnya dengan Ustaz, sebab kita tak biasa dengan surah ni Ustaz kan. Memang rasa macam selalu kita duk fikir Al-Waqiah, As-Sajadah, Al-Mulk kan. Lepas tu dengan surah Yasin. Tapi Al-Insan ni dia di mana sepi, dikesampingkan benda surah ni kan. Tapi bila Ustaz tadabbur surah ni dengan petunjuk Allah, dengan Allah, Al-Quran tu huda buat kita, hudan kan rupanya kat sini kan. Allah bagi petunjuk pada kami yang hadir pada hari ini dan yang mana telah sudi bersama-sama untuk tadabbur surah Insan bersama Ustaz Nazri kan. Sahabat-sahabat sekiranya ada yang untuk bertanya pada Ustaz sesuatu yang kata, yelah benda ni relate dengan kita kan, surah ni memang kita alhamdulillah kita dah kaji kan amalan kita semua kan. Kalau sahabat saya rasa mesti ada benda-benda sesuatu sahabat-sahabat nak tanya, silakan saya excited sikit lah pada surah ni kan. Silakan sahabat-sahabat sekiranya ada persoalan yang tanya kepada Ustaz. Kita masih ada masa banyak lagi, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya tertarik dengan ayat 28 yang mana Allah kata menciptakan untuk apa? Menguatkan sendi-sendi tubuh. Apa maksud ayat tu ya? Sebab bila kita nak buat kebaikan, bukan setakat kekuatan fizikal saja, tapi ada kekuatan lain kan. Sebab saya reflect pada diri saya,
Memanglah kuat semua ni, tapi nak buat tu macam tak cukup kuat lagi untuk bangun malam apa semua. Tapi kalau shopping kuat lah. Okay. Macam ayat tu macam mana ya Ustaz? Terima kasih. Okey. Terima kasih yang bertanya. Bila Allah kata nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum. Kami yang menciptakan mereka dan kami yang kuatkan sendi-sendi mereka. Allah bagi tahu bahawa kita sudah dibekalkan kemampuan itu. Kita sudah pun dibekalkan kemampuan itu. Tinggal lagi kita ada mental block. Fizikal kita sudah memang ready untuk buat pengabdian pada Allah. Tinggal lagi mental block kita. Oh, mental block. Yes. Mental block maksudnya kita rasa ya aku besok kerja ni letih sikit lah. Aku rasa ngantuk. Bukan kerana tubuh badan kita tapi kerana mental block kita. Sebab tu persediaan sebelum bangun malam ini Allah bagi tahu tentang inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Allah bagi tahu tentang Quran. Kemudian Allah kata bersabar dengan hukum dalam Quran. Kemudian Allah bagi tahu tentang wadhkurisma rabbika, ingat Tuhan. Bukrata wa asila, pagi dan petang. Itu kan latihan. Latihan untuk mengingat Allah pagi dan petang, pagi dan petang. Tak sebut pun pasal malam lagi. Quran, baca Quran, ingat Allah pagi dan petang. Barulah Allah masuk wa minal laili, dan sebahagian daripada malam. Setelah korang berlatih diri korang untuk ingat Tuhan, maka mental block yang tadi itu akan beransur-ansur hilang. Kita akan ada satu keinginan baru, iaitu nak dekatkan diri dengan Tuhan. Kalau tanpa latihan di awal, tiba-tiba nak buat malam sembahyang, agak sukar banyak. Bukan sukar sikit, sukar banyak. Kecuali bila datang bulan Ramadan. Sebab bi'ah sudah berubah, siangnya kita puasa. Kan dekatkan diri dengan Tuhan, siang puasa, malam kan mudah untuk kita beribadah. Begitulah bentuk dia. Kita perlu ada starter pack terlebih dahulu. Ada kita perlu laksanakan dia punya step sebelum persediaan untuk solat malam. Yes. Okay. Dia ada prosesnya. Sama-sama. Silakan. Saya tak ada apa, cuma nak ucapkan terima kasih sangat pada Syida, Ustaz dan semua kawan-kawan sini. Bagi saya ayat yang sangat mengesankan ialah innama nut'imukum liwajhillah. Ya Allah, dengan saat-saat sekarang ni memang kita selalu kononnya lah membantu keadaan orang-orang yang terkesan kan. Tapi liwajhillah dia Ustaz, memang tak tahu nak cakap di mana. Tapi bila kita faham surah ni, subhanallah, saya rasa inilah antara ayat yang paling mengesankan dengan situasi sekarang dan yang sedang saya alami. Liwajhillah. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz dan Syida. Betul Puan Hanani. Saya pun memang terkesima lah. Memang kata saya pun alhamdulillah Allah bagi izin kita, Allah bagi petunjuk kita untuk start kat surah ni, tadabbur surah ni. Rupanya Allah bagi ingatan dekat kita. Ada hudan, ada banyak orang kata ada petunjuk dekat situ. Orang bagi kita sama hari ni kita pun memang kita buat ajilah hati kita. Orang kata memang tak dapatnya. Memang benda tu sentiasa ada lah Ustaz kan. Tapi alhamdulillah bila dah tadabbur surah ni kami akan lebih usaha untuk orang kata kena tadabbur lagi lah, maksud kita baca. Syukurlah kita juga ada rakaman, semua kita orang kata revision balik semula apa yang Ustaz sampaikan. Peringatan-peringatan macam tu rasa macam benda ni cuma dia baru lah Ustaz. Benda yang baru diberi peringatan kan. Sahabat-sahabat, jika ada sesuatu yang untuk dikongsikan ataupun apa yang sahabat rasa macam perlu nak tanya pada Ustaz untuk orang kata untuk mantapkan lagi amal kita kan, dekat
kita dah buat kewajikan semua kan, tapi kadang-kadang bisikan-bisikan halus syaitan tu kan, cantik bisikan syaitan tu, kadang-kadang kita tak sedar. Lepas tu kita punya pakaian kita, orang kata pakaian kita tu macam apa, dia jadikan tu bisikan tu tak nampak benda sebagai satu kesalahan kan, kita terlupa yang kita ni sebenarnya ada unsur-unsur untuk mendapat lihat wajah Allah, tapi ditarik oleh syaitan untuk rasa kita ni hebat, bagus dengan apa yang kita dah buat untuk bagi orang makan tu kan. Sekiranya ada apa-apa persoalan pada Ustaz, silakan sahabat-sahabat. Dengan Al-Abrar semua tu kan, dengan Syakira, dengan Kafura semua tu pada ayat yang pada kupasannya pertama itu Ustaz dah sentuhkan benda macam ni kan. Sekiranya ada, silakan sahabat-sahabat. Saya sambung sikit. Sebenarnya ikhlas saya kata, dulu bila kita belajar tajwid, surah Al-Insan ni kita akan buka, bila kita tengok nak betulkan macam mana nak baca berapa wajah, salah sila. Kat situ kan ada bulatan yang kecil tu. Kita cuma tengok situ saja. Begitu juga dengan qawariro yang pertama, dengan qawariro kedua. Cuba tengok buku surah Al-Insan. Kenapa yang pertama ni kosong dia besar, yang kedua kosong dia kecil. Kita cuma sibuk kat situ saja Ustaz. Memang saya akui bila mengajar tajwid, buka surah Insan, tengok itu saja. Kita tak tengok dia punya detail apa dalam. Subhanallah. Dan bila kat sini bila Ustaz cerita tentang qawariro, teringat kisah Balqis dalam surah An-Naml pun ada perkataan qawariro. Barulah bila Ustaz terangkan tentang qawariro, baru saya teringat tentang benda-benda. Selama hari ini aku cuma sibuk tentang tajwid sahaja. Berakhir di situ. Saya rasa mudahlah sedikit untuk kita menghafaz bila kita dah faham turutan, apa kandungan dia, turutan dia, message-nya. Saya rasa sangat-sangat membantu untuk kita menghafaz surah ini. Dan macam Ustaz kata tadi lah, mungkin dia macam imam yang tadi Ustaz cakap tu, saya akui memang betul terjadi untuk diri sendirilah. Dia akan lari-lari kat mana, yang mana satu dulu, macam situ. Itu yang saya alami. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Silakan sahabat-sahabat, jika ada koreksi diri untuk kita. Assalamualaikum. Atun. Ya, waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tanya, selalu saya amalkanlah sebelum tidur baca surah Al-Mulk dengan As-Sajdah sebab itu sunnah kan? Sebab Rasulullah selalu. Jadi kalau antara dua ni tambah lagi satu insan, mana satu yang nak ni, sebab dua tu pun panjang dah tu. Macam mana Ustaz? Okey. Nabi melazimi kan? untuk betul. Nabi melazimi untuk baca surah-surah yang sekitar 30 ayat. 30 ayat sebelum tidur. Mulk pun sekitar 30 ayat, Sajdah pun sekitar 30 ayat, Insan ni pun sekitar begitulah. Apa yang saya cuba untuk lazimi, mungkin waktu maghrib, sebab bila dah hafal kita akan bawa dalam sembahyang. So maghrib mungkin kita bawa surah Insan. Kemudian isyak kita bawa surah Sajdah. Kemudian lepas isyak kita bawa surah Mulk, kita baca surah Mulk. So kita dah cover dalam malam untuk baca surah-surah ini. So, kalau kita nak himpunkan semua satu masa untuk kita baca, panjang. Tak dan. Tak dan. Lelap dulu. Tak sampai ayat 5 surah Insan dah lelap dulu. So maghrib kita baca sikit, waktu isyak kita baca sikit, kemudian selepas isyak kita baca sikit. Sebab dia masih dalam range waktu malam kan. Waktu malam. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Silakan sahabat-sahabat jika ada persoalan lagi. Ustaz, maknanya kan pada surah Sajdah kan, yang mujrimun tu kan,
dia minta dekat Allah untuk kembalikan ke dunia untuk berbuat kebajikan, untuk apa? Dia dah nampak benda-benda tu kan. Tapi jawapan Allah bagi pada surah Al-Insan yang punya ustaz ya. Kan? Jawapan mujrimun tu dia minta dekat Allah nak kembali ke dunia. Surah yang berkaitan adalah surah Al-Insan. I mean dia berdekatan surah tu, tak perlu kita pergi jauh-jauh pun kan surah tu kan. Dan juga dia apa untuk buat orang kata untuk dia untuk solat malam, untuk dia berbaik pada manusia, bagi makan, semua tu benda-benda kebajikan lah tu Ustaz ya. Subhanallah, ya Allah. Ya, Dah saya rasa macam subhanallah hari ni dapat sesuatu yang kata yang kata kita macam surah Al-Sajdah kita dah memang kita dah amal lah kan, kita hafal kan, tapi surah Al-Insan ni memang kita macam bila dia tadabbur ni mana penting lah, antara dua tu ada connection lah, kita kena apa, kita kena tadabbur dan hafal dan kita boleh beramal sebab kita dah kita dah tadabbur surah ni dan kita boleh beramal apa yang ada di dalam surah Al-Insan ni. Sahabat-sahabat semua ya, insyaAllah jika sahabat-sahabat terlepas pada rakaman yang lepas, sesi yang lepas boleh dapatkan rakaman pada telegramnya yang disediakannya insyaAllah. Ada apa lagi ke sahabat-sahabat untuk bertanya pada Ustaz? Terkesima dah Ustaz kan sebab jawapan-jawapan yang kita tak, orang kata kita subhanallah, orang kata macam main-main lah, macam kita bersedekah kan, semua kita tu dekat surah Insan kat kita ingat kita ikhlas mata-mata untuk dapat redha Allah, tapi redha Allah kita tak didescribekan macam mana redha Allah tu. Rupanya dekat sana nanti orang yang ikhlas dia bersedekah, dia menyimpan segala harta benda dia ke apa semua kebajikan dia buat, dia akan redha Allah tu melalui Allah bagi dia wajah Allah Ustaz ya. Subhanallah. Ada apa-apa lagi ke sahabat-sahabat? Okey. Untuk apa nama antara contoh-contoh yang saya pernah tengok orang laksanakan dalam kategori nak bagi orang lain makan. Ada satu orang kawan ni dah meninggal dah orangnya. Dia sakit lama. Sakit sangat lama. Berpuluh tahun sakit. Dialisis. Tapi dia bila dia sakit dialisis tu, dia tak pernah nak tunjuk pada orang lain melainkan keluarga dia yang dia sedang menderita. Ialah kena cuci darah setiap minggu dan sekali cuci tu 4 jam duduk. Lalu itu tidak menahan dia daripada keep on bantu orang. Dia ternak itik. Itik dia sangat menjadi. Dan setiap minggu dia balik ke rumah, dia bagi tahu pada orang rumah dia, itik habis. Habis terjual ke habis dibagi. Dia kata habis terjual. Sebenarnya setiap itik ni dibagi pada orang. Dia tanam nenas, dibagi ke orang. Dia tanam pisang, dibagi ke orang. Lebih banyak dibagi pada orang daripada dia dapat untung. Dan kebiasaan dia, hari Jumaat, setiap hari Jumaat, dia akan tukar duit 100 kepada RM1. Duit 100 kepada RM1. Dan Jumaat, biasanya dia akan duduk pada satu tiang, datang berbaris. Dia akan bagi seorang RM2, seorang RM3. Setiap Jumaat dia buat macam tu. Dan budak-budak ni punya happy dapat RM1, RM2. Sangat gembira. Dan apa dia harap dalam keadaan dia sakit begitu, menderita sakit dan dia tahu dia dah tak banyak masa dan dia tahu anak-anak yang dibagi ini mungkin takkan bagi sebarang pulangan pada dia pun. Tapi dia keep on giving. Bagi je. Telur masin dia bagi. Ada orang nak beli kereta dia tawarkan separuh harga sampai kesudah orang tu tak bayar. Akhirnya setiap harta benda dia untuk orang lain. Dan kita mendoakan agar niat dia liwajhillah itu Allah terima. Niat dia liwajhillah tu Allah terima. So sebenarnya banyak cara dan banyak benda untuk kita guna dan laksana, execute
pengertian memberi ni. Memberi. Mungkin kita bagi masa kita, mungkin kita bagi kita punya tenaga, mungkin kita bagi kita punya perhatian, mungkin kita bagi kita punya kasih sayang. So atas nama nak memberi ini sangat banyak cabang dan cara. Fattakhidh. Pilihlah jalan mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Pilih jalan ikut kemampuan kita. So dalam dua surah ini, surah Sajdah dan surah Insan, satunya kita memilih sama ada nak jadi mujrim atau satunya kita memilih untuk menjadi abrar. Mana satu yang kita nak? Kalau mujrim sekarang, kita pasti akan menyesal. Kalau abrar, kita tinggal tunggu ruang. Nak minum cara mana? Buffet, dom, dihidang ataupun eksklusif layanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi ke persoalan? Masya-Allah Ustaz. Jazakumullah khairan katsira. Kita doakan untuk Ustaz atas penjelasan dan sudi bersama-sama kami di jemaah Ahsanul Amalah daripada Kanti Home kan, kupasan yang orang kata memang menggekalkan jiwa hati Ustaz. InsyaAllah kita akan muhasabah diri dengan apa yang tengah Ustaz kongsi ini kan, untuk tindakan kami seterusnya, muhasabah diri di manakah kita di dalam surah Al-Insan ni kan, apa tindakan sepatutnya kita buat setelah kita tadabbur. Seperti yang Puan Hani cakap tadi, memang kita selalu sangat dengan tajwid, betulkan bacaan, mana-mana kuliah pun sangat memang kata memang tajwid tu orang kejar sangat kan. Tadabbur memang orang sepi sedikit lah kan, tapi sebenarnya kat sini kita korek Al-Quran, kita berdepan dengan peringatan Allah bila kita tadabbur, untuk menyiasati apa peringatan-peringatan Allah pada diri kita sendiri, bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri kan. Ambil kesempatan ini bila ada kelas-kelas tadabbur, join lah sebenarnya untuk mendalami Al-Quran, untuk kita faham apa yang Allah sampaikan kepada kita, untuk kita bawa jumpa Allah nanti kan. Maksudnya kita ini Al-Quran itu tidak kita sampingkan sajalah untuk tajwid saja kita nak betulkan bacaan. Tidak sebenarnya. Dan kalau ada betul bacaan pun syukur rahmat, tapi untuk usaha ke arah mentadabbur, memahami, dan tindakan kita tu tadabbur untuk tindakan kita ke arah apa yang kita baca tu, surah yang kita baca tu, apa tindakan kita. Bukan setakat kita baca dekat kita tutup lepas kita biar saja kan. Peringatan-peringatan yang Allah bagi dekat kita tu sebenarnya kan kita sampaikan kepada masyarakat, pada anak-anak kita, pada semua sekali dah kan. Terima kasih semua atas keberadaan pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada surah yang akan datang. Dan jika ada cadangan untuk surah-surah yang lain, saya harap surah tu biarlah surah yang kita tak biasa kan, surah yang orang kata bukan surah hafazan lah, biar surah-surah yang kata orang kata yang lebih, mungkin Ustaz bagi cadangan pada kita nanti, insyaAllah kita akan tunggu lagi maksudnya kalau ada apa-apa yang lebihnya nanti Ustaz akan bagi pada kita untuk kita lebih mampat pemahaman kita pada Al-Quran ni, untuk kita lebih dekat lagi, kita lebih hati kita lebih jitu dengan Al-Quran tu Ustaz, insyaAllah. So jazakumullah khairan katsiran sahabat-sahabat semua untuk kepada pagi ini, insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan surah yang terbaru dan sesi yang terbaru insyaAllah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Syida. Ya. Terima kasih Kak Syida. Alhamdulillah. Terima kasih pagi ni sahabat-sahabat semua, atas sokongan sahabat-sahabat semua. Jika ada sahabat-sahabat kita dapat jalankan tugas kelas ini kan. Orang kata kehadiran tu penting jugalah untuk memarahkan majlis ilmu ni kan. Sebab kalau setakat 5-6 orang dia kesian kat ustaz lah kan. Tapi ada pengisian yang penting kan kita ambil kan sahabat-sahabat semua. Join lah kelas tadabbur ni, bukan untuk diri orang lain, untuk diri kita sendiri kan. Kita kena lapangkan dada, bersihkan hati kita sebelum kita duduk dalam majlis ilmu ni kan. Apa tujuan kita sebenarnya kan? Untuk membuang kejahilan pada diri kita, untuk membaiki, untuk berkala kita menyebut Allah nanti kan, untuk melihat wajah Allah nanti, orang-orang yang Allah redha kan, insya-Allah pada ayat 3 dan 3 surah Al-Insan tu. Sama-sama tengok balik semula lah insya-Allah surah nanti ya. Jazakumullah khairan katsiran atas pada pagi ni, insya-Allah kita sambung lagi esok dengan kuliah Ustaz Endang jika ada sebarang masalah ini insya-Allah. Kita endkan sesi pagi ni dengan tasbih kafarah ya. Ya. Alhamdulillah.
Tapi memahami si kandungannya. Alhamdulillah. Saya endkan sesi pagi dengan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih. Sama-sama.